Hadatsana Ubaidullah bin Musa qala hadatsana Ibnu Abi Laila an Ibnu Abi Mulaika an Abdullah bin Amr bin As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ata Jibrilu Ibrahim yaum at-tarwiyah faraha bihi ila Mina fa shalla bihi adh-dhuhra wal 'asra wal maghrib wal 'isha wal fajr thumma ghada bihi ila Arafat fa anzalahu al-Araq aw haitsu yanzilu an-nas fa shalla bihi salatayn jami'an az-zuhra wal 'asr thumma waqafa bihi hatta idza kana ka'ajali ma yusalli ahadun al-muslimin al-maghrib afadha ila jam'in fa shalla bihi salatayn jami'an al-maghrib wal 'isha thumma bata bihi hatta idza kana ka'ajali ma yusalli ahadun al-muslimin al-fajr shalla bihi al-fajr thumma waqafa bihi hatta idza kana ka'abta'i ma yusalli ahadun al-muslimin al-fajr afadha bihi ila Mina faramal jamarah wa dhabaha wa halaqa thumma afadha bihi ila al-baiti wa awha Allahu azza wa jalla ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sekarang kita bincang berkenaan dengan ibadah haji. Macam mana kita nak ibadah haji? Siapa yang telah ibadah haji, dia tahu bagaimana nak haji. Sekarang kita yang belum pernah ibadah haji, nak tahu sikit-sikit berkenaan dengan apa yang dilakukan semasa ibadah haji. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangi Ibrahim pada hari Tarwiyah. Kenapa Jibril datang kepada Ibrahim? Sebab orang pertama yang diwajibkan ibadah haji adalah Nabi Ibrahim. Nabi kita hanya mengulang dan menghidupkan semula syariat Nabi Ibrahim. Nah, orang pertama yang disuruh haji adalah Nabi Ibrahim. Justru Jibril datang nak ajar Nabi Ibrahim macam mana nak haji. Ibadah haji itu macam mana? Sekarang kita nak tengok manasik Nabi Ibrahim macam manasik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Jibril datang pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni hari apa? Hari Tarwiyah, tuan-tuan, adalah 8 Zulhijjah. Kita kena ingat dalam haji ni ada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, ada hari Arafah 9 Zulhijjah, ada hari raya haji 10 Zulhijjah. Lalu 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik. Itulah ibadah haji semua bertumpu pada hari-hari ini saja. Ibadah haji bertumpu pada hari-hari ini saja. Nah, 8 Zulhijjah atau disebut hari Tarwiyah, apa yang dibuat ibadah haji? Para jamaah haji, mereka ihram lalu menginap di Mina 8 Zulhijjah ni. 8 Zulhijjah kita ihram semula, lalu kemudian menginap di Mina. Di tempat itu beliau melakukan solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh bersama Nabi Ibrahim. Maknanya hari Tarwiyah ni, tuan-tuan, yang kita buat adalah kita datang sebelum zuhur. Pada hari Tarwiyah, sebelum zuhur kita dah sampai di Mina. Kita stay di situ zuhur, asar, maghrib, isya, terus tidur. Esok pagi maknanya 9 Zulhijjah, betul tak? 9 Zulhijjah tu hari Arafah. Apa makna hari Arafah? Maknanya hari itu kita berwukuf di Arafah. Nah, selepas itu, jadi selepas salat subuh, beliau membawanya ke Arafah. Jibril bawa Nabi Ibrahim ke Arafah sebab 9 Zulhijjah hari wukuf. Itu sebabnya disebut hari Arafah. Lalu menempatkannya di kawasan Araq atau tempat yang biasa ditempati orang ramai. Jadi Jibril bawa Nabi Ibrahim wukuf di tempat yang disebut di kawasan Araq. Bukan di atas Jabal Rahmah, tapi menghadap Jabal Rahmah. Jadi orang sekarang dia dah wukuf naik ke atas gunung Jabal Rahmah kan. Sebenarnya tempat wukuf Nabi dan Nabi Ibrahim adalah menghadap Jabal Rahmah, bukan di atas Jabal Rahmah. Di tempat itu beliau melakukan salat zuhur dan asar secara jamak lalu wukuf. Maknanya 9 Zulhijjah hari Arafah, kita datang ke Arafah sebelum zuhur pagi-pagi. Lepas salat subuh kita pergi ke Arafah awal-awal. Kemudian kita salat zuhur, asar secara jamak dan qasar. Jadi masuk waktu zuhur, kita salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Selepas tu bermula wukuf. Wukuf ni buat apa, Ustaz? Wukuf ni, tuan-tuan, kita stay di tempat tu dengan memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran ke, ataupun
buat apa ibadah di situ yang kita boleh buat sampailah terbenam matahari. Sebab itu yang diamalkan ketika wukuf. Zuhur, asar, jamak qasar awal-awal. Apabila tiba masa seseorang muslim melakukan salat maghrib yang paling ringkas, beliau bertolak ke jamak Muzdalifah. Jadi selepas terbenam matahari pada 9 Zulhijjah ni, masuk waktu maghrib, kita tak solat maghrib di Arafah. Kita bertolak terus ke Muzdalifah. Kita bertolak ke Muzdalifah. Nah, sampai di Muzdalifah baru kita solat maghrib, isya, jamak, qasar. Kita solat di Muzdalifah, isya, maghrib, isya, jamak, qasar. Pada saat itu juga biasanya kita kumpul batu untuk melontar, betul tak? Nah, di Muzdalifah kita kumpul batu untuk melontar. Di tempat itu beliau melakukan solat maghrib dan isya, seterusnya menginap. Justru mabit juga di Muzdalifah. Ini bila tuh? 9 Zulhijjah malam. Esoknya hari raya haji. Kalau kita hari raya haji 10 Zulhijjah tu kita solat hari raya, tapi jemaah haji bukan solat hari raya. Dia ada amalan yang lain. Apa yang dibuat? Apabila tiba masa sekadar seorang muslim melakukan solat subuh yang paling ringkas, beliau melakukan solat subuh. Maknanya apa? Masuk waktu solat subuh esok hari 10 Zulhijjah, solat subuh berjamaah. Lepas tu menunggu di tempat tersebut hingga akhir waktu solat subuh. Jadi selepas solat subuh, stay di tempat solat kita sampai terbit matahari. Kemudian bertolak ke Mina. Dah terbit matahari, baru kita bertolak ke Mina. Jadi di 10 Zulhijjah ni apa yang dibuat oleh para jemaah haji, tuan-tuan? Yang dibuat oleh jemaah haji adalah kita bertolak ke Mina pada 10 Zulhijjah ni, lepas solat subuh. Di Mina, beliau melontar jamrah, menyembelih, bercukur. Ini 3 perkara dibuat di Mina, yaitu melontar jamrah, kemudian jamrah yang kita lontar pada hari itu cuma 1 jamrah saja, jamrah Aqabah. Sebab ada 3 jamrah kan, jamrah Aqabah, wusta dan ula. Tapi 10 Zulhijjah 1 jamrah saja, 1 jamrah Aqabah kita lontar, 7 lontaran. Selepas tu sembelih. Selepas tu bercukur, tahallul. Itu kita lakukan pada 10 Zulhijjah. Lalu bertolak ke Baitullah. Selepas tu tawaf ifadah. Tawaf ke atau tawaf ziarah. Tawaf ifadah di Masjidil Haram. Jadi dari Mina kita pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf. Siapa yang buat 4 perkara ni pada 10 Zulhijjah, yaitu melontar, bercukur, menyembelih dan tawaf, maka dia sudah tahallul akbar. Dia dah selesai dah. Dah boleh buka ihram dah. Dah halal dah perkara-perkara yang selama ini diharamkan pada 10 Zulhijjah ni. Tapi kadang, tuan-tuan, itu zaman dulu orang masih kurang lagi. Sekarang jemaah haji sudah sampai 1 juta orang. Kadang kita nak pergi ke Mina pun susah. Dari Mina kita nak pergi ke tawaf pun susah. Tak apa, tak mesti hari itu kita buat 4 perkara ni. Mana yang boleh kita buat pada hari itu, buat. Misalkan, Ustaz, saya tak boleh tawaf pada hari ini juga. Tak apa, esok lah. Yang penting kalau kita boleh buat 4 perkara itu sekali, boleh. Kalau tak boleh pun kita boleh buat pada masa yang lain. Nah, selepas itu apa, tuan-tuan? Allah mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Beliau bukan kalangan musyrik. Itu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, itu juga dibuat oleh Nabi kita, itu yang dibuat oleh kita juga pada hari ini. Jadi 10 Zulhijjah habis 4 perkara, dah tahallul. Apa yang kita buat berikutnya adalah kita menginap di Mina pada 11, 12, 13. Nah, selama kita menginap di Mina, apa yang kita buat? Tidur di Mina malam harinya. Esok harinya kita melontar jamrah 3 jamrah. Jamrah ula, wusta dan aqabah. Pada 11 hari bulan, hari tasyrik yang pertama. Lalu kemudian pada hari tasyrik yang kedua pun macam tu juga. Siapa yang hari tasyrik yang kedua lepas jamrah, dia cakap,
saya nak tawaf wada, boleh. Siapa yang kata saya nak menginap 1 hari lagi baru tawaf wada selepas tu pun boleh. Itu disebut apa? Siapa yang stay 2 hari saja, itu disebut nafar awal. Siapa yang stay sampai 3 hari disebut nafar sani. Jelas tuan-tuan ya? Itu yang ada orang yang buat haji nafar awal, ada yang nafar sani. Ada yang nak 2 hari saja menginap, ada yang 3 hari. Selepas tu kita tawaf ifadah, tawaf wada. Selepas tawaf wada, selesailah manasik haji kita. Bolehlah beli kurma, beli tasbih, beli apa sejadah, bawa oleh-oleh balik ke kampung kita. Dah selesai ibadah kita. Selesai. Senang ibadah haji kan? Senang lah insyaAllah. Siapa nak pergi haji sama-sama saya? Iklan sikit. InsyaAllah kita pergi. Ustaz Aiman boleh uruskan kita nak pergi haji sama-sama, umrah sama-sama. Kita carikan sahabat travel yang murah, diskaun apalah dan sebagainya. Dah habis kita tuan-tuan perbahasan berkenaan dengan sifat seorang mukmin yang pertama, yaitu dia jaga hak Allah Subhanahu wa taala, betul tak? Mula daripada wudu hingga ibadah haji. Adakah kalau kita melaksanakan semua ni, solat kita jaga, puasa kita jaga, haji kita jaga, umrah kita jaga, maknanya kita telah jadi mukmin sempurna? Belum lagi tuan-tuan. Itu baru hak Allah saja yang kita jaga. Seorang mukmin kena jaga hak Allah juga, hak makhluk juga. Itulah seorang mukmin sejati. Itu sebabnya selepas kita bincang hak Allah, masuklah hak ibu bapa.